Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Maisara binti Abdullah, memegang nombor kad matrik 13D KM20F105. Dalam video kali ini, saya dan rakan-rakan saya, Alia Safia binti Abdullah dan Hadifah binti Hasbullah akan membincangkan tentang isu kunsa dan mengaitkan isu kunsa ini dengan mereka yang tergolong dalam kategori LGBT di Malaysia. Terlebih dahulu, kita akan merungkai definisi kunsa. Dalam Al-Masu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah menyatakan, dari segi bahasa, kunsa ini membawa maksud yang tidak murni lelaki dan tidak juga murni wanita, atau wanita yang mempunyai semua yang ada pada lelaki dan semua yang ada pada wanita dari sudut kelembutan. Seterusnya, dari segi istilah syarak pula, mereka yang mempunyai dua alat kelamin, iaitu alat kelamin lelaki dan wanita, atau mereka yang tidak mempunyai kedua-dua alat kelamin berkenaan, namun mereka mempunyai lubang untuk kencing. Selain itu, Al-Imam Al-Nawawi di dalam Al-Majmu' bab Miras Asyobah menyatakan kunsa ialah mereka yang mempunyai kemaluan lelaki dan kemaluan wanita. Dan menurut Al-Imam Al-Sayuti, jika disebut lafaz kunsa secara mutlak, ia membawa maksud kunsa muskil. Muhannas, lelaki berpawatakan wanita, bukan kunsa. Menurut Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah ini lagi, kunsa itu tidak sama dengan lelaki lembut atau lelaki yang berpawatakan wanita. Lelaki begini dinamakan sebagai muhannas. Muhannas ialah lelaki yang menyerupai wanita dari segi lemah gemalannya, tutur katanya, cara melihatnya dan pergerakannya dan seumpama dengannya. Muhannas bukanlah kunsa, mereka adalah lelaki. Terdapat hadis-hadis sahih dari Nabi SAW yang melaknat muhannas. Antaranya adalah riwayat Al-Bukhari, Ahmad dan Abu Daud. Terjemahan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, katanya Nabi SAW melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Di sini kita akan bahagikan kepada dua jenis muhannas. Yang pertama, mereka yang asal kejadiannya adalah begitu lembut gemalannya dan gaya seperti wanita. Okey. Golongan pertama ini tidak berdosa dan tidak dilaknat. Golongan kedua adalah mereka yang asal kejadiannya bukan seperti wanita, tetapi mereka meniru dan bergaya serta berlagak seperti wanita, termasuk gerak-gerinya dan tutur katanya. Mereka inilah yang termasuk dalam golongan yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Perlu juga dijelaskan bahawa kunsa yang dibawa maksud adalah kunsa muskil. Kata Al-Imam Al-Suyuti rahimahullah, ketika digunakan perkataan kunsa di dalam fiqh, maka yang dimaksudkan dengannya adalah kunsa muskil. Hukum hakam yang berkaitan dengan jantina. Oleh kerana kunsa ini mempunyai dua alat kelamin atau tiada alat kelamin sekali, jadi apa status jantina mereka? Menentukan apa jantina mereka adalah sangat penting kerana ia membabitkan hukum hakam Islam yang berkaitan dengan perbezaan antara jantina lelaki dan wanita. Bermula dari hukum hakam taharah, solat dan ibadah lainnya sehinggalah kepada hukum hakam muamalah, faraid, warisan, nikah kahwin dan jenayah. Contohnya, solat berjemaah. Seseorang wanita boleh menjadi makmum kepada lelaki dan sebaliknya, lelaki tidak boleh menjadi makmum kepada imam wanita. Kalau kunsa pula bagaimana? Akan
akan datang akan dijelaskan secara ringkas masalah-masalah hukum hakam yang berkaitan dengan jantina. Semua ini akan diulas oleh rakan saya, Alia Safia binti Abdullah. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Alia Safia binti Abdullah. Memegang nama Buka Menteri 13 TKM 20 F1005. Saya akan menerangkan tentang pembahagian kunsa. Kunsa mempunyai dua jenis, iaitu kunsa khair muskil dan kunsa muskil. Kunsa khair muskil, kita dapat menentukan sama ada dia lelaki ataupun wanita. Jika dia mempunyai alat kelamin lelaki, maka dia adalah lelaki. Jika dia adalah wanita, dia mempunyai alat kelamin wanita. Manakala kunsa muskil adalah kita tidak dapat menentukan sama ada dia lelaki ataupun wanita, kerana alat kelaminnya tidak dapat menentukan sama ada dia lelaki ataupun wanita. Atau dia tidak mempunyai alat kelamin tapi mempunyai lubang untuk untuk membuang air kecil. Seterusnya saya akan menerangkan tentang cara kita untuk menentukan jantina kunsa. Terdapat banyak pandangan. Bagi pandangan Al-Imam Al-Nawawi, beliau menyatakan kita dapat menentukan jantina kunsa ini dengan melihat bilangan air kencingnya ataupun mengira bilangan tulang rusuknya. Dan pada pandangan lain juga terdapat dua tahap, iaitu tahap pertama sebelum balik, tahap kedua selepas balik. Okey, untuk tahap pertama, banyak pandangan daripada ulama-ulama kita, iaitu dengan melihat bilangan air kencing yang dikeluarkan. Jika terdapat banyak air kencing yang dikeluarkan dari bahagian kelamin itu, maka dia adalah lelaki maupun perempuan. Contoh, kalau dia mengeluarkan banyak air kencing di bahagian alat kelamin wanita, maka dia wanita. Jika kuantiti air kencing yang dikeluarkan adalah sama banyak, maka mereka tergolong di dalam kalangan golongan kunsa muskil. Manakala ada juga pandangan berpendapat jika golongan kunsa ini membuang air kencingnya 2 kali di farash dan juga sekali di zakar, maksudnya dia adalah seorang wanita. Dan ada juga yang menyatakan bahawa tiada hujah yang menyatakan bahawa cara-cara ini dapat menentukan sama ada golongan kunsa ini adalah lelaki ataupun wanita dengan melakukan semua cara yang telah saya terangkan tadi. Jika melihat dengan cara yang saya terangkan tadi, ada yang berpendapat bahawa itu hanya menentukan luas atau sempitnya saluran kencing golongan kunsa itu. Untuk tahap kedua pula, iaitu selepas balik, kita dapat lihat pada ciri-ciri fizikal yang dia alami, iaitu jika berjanggut maka dia lelaki, dan jika dia dapat melahirkan anak maka dia perempuan. Serta ada juga yang berpendapat bahawa jika kita dapat menentukan bahawa dia seorang lelaki ataupun wanita dengan melihat keinginan dia adalah ke arah lelaki ataupun perempuan. Jika dia berkeinginan kepada lelaki, maka dia adalah wanita, dan jika dia berkeinginan kepada wanita, maka dia adalah lelaki. Tetapi jika dia berkeinginan kepada wanita dan lelaki, maka dia ialah kunsa muskil. Ada juga dengan perkembangan sains perubatan pada masa kini, kita dapat menentukan kunsa ini adalah lelaki ataupun wanita dengan menggunakan alat-alat khas di dalam bidang perubatan. Dan
Jika diandakan, perubatan moden gagal menentukan status jantina khunsa muskil, maka ia akan tetap kekal sebagai khunsa muskil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadifah Medhi Hasbullah, memegang nombor matrik 13 DKM 20F1073 daripada kelas DKM 2S2. Sekarang ini, giliran saya untuk mengulas perbincangan tajuk kita pada hari ini, iaitu khunsa dan juga berkaitan dengan LGBT di negara kita. Bagi umat Islam, isu LGBT yang bermaksud lesbian, gay, bisexual dan transgender adalah isu akidah yang sangat serius. Status jantina dan orientasi bisexual mengilukan dan golongan mengamalkan LGBT, iaitu akan menyebabkan berlakunya kerosakan yang sangat besar terhadap hukum hakam dalam perkahwinan, faraid dan keturunan manusia. Penyakit LGBT yang jelas bukannya disebabkan sifat semula jadi atas sesuatu yang ditentukan oleh genetik. Ianya adalah pengaruh yang diasuh kemudiannya diparahkan lagi dengan faktoran persekitaran serta gerakan komuniti yang semakin lantang menuntut hak mereka diiktiraf. Dalam sejarah Al-Quran menyebutkan bagaimana kaum Nabi Lut diazab disebabkan mereka melakukan jenayah seperti yang manusia lakukan pada hari ini. Firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 80 hingga 84 yang bermaksud, dan Nabi Lut juga, ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, patutkah kamu melakukan perbuatan keji yang tidak pernah dilakukan oleh seseorang pun daripada penduduk alam ini sebelum kamu. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk memuaskan nafsu syahwat kamu dengan mendengarkan perempuan, bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas. Bagaimanapun, Islam menzahirkan pendekatan yang cukup indah dan terbaik, iaitu masalah LGBT yang melanda di seluruh dunia, termasuk jugalah di negara kita, Malaysia. Ketika ini perlu dibendung dengan bijaksana, bukannya bersifat hukum hakam, tetapi ingin mendekatkan mereka dengan memberi keadilan serta mengajak semula kepada kehidupan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. LGBT bukannya lagi gerakan bersifat individu, malah ia kumpulan yang bergerak secara global serta mempunyai falsafah. Apabila ia membentuk satu gerakan falsafah tersusun, sudah pasti mereka mempunyai agenda besar dalam mengubah sesebuah masyarakat. Fenomena tidak sihat itu bukan hanya dihadapi di negara kita, tetapi turut membabitkan masyarakat, dunia dan agama lain. Sekiranya golongan LGBT boleh bersatu di bawah payung yang sama dalam memperjuangkan dan menuntut hak sosial mereka, kita sepatutnya menggerakkan usaha bagi membasmi gejala tersebut. Untuk menarik semula golongan itu kembali kepada fitrah, diri pelaku itu sendiri perlu mengetahui bagaimana tahap kesedaran perbuatan mereka lakukan itu salah di sisi agama, moral dan kemanusiaan. Saya ingatkan semula, khunsa juga dikaitkan dengan LGBT yang telah pun diulas oleh Alia Sofia dan Hana Maisarah. Dahulu, ulama tidak membincangkan perkara itu dengan terperinci kerana perkara yang ganjil atau pelik tiada hukum baginya. Bagaimanapun, melihat pada statistik individu yang terbabit dengan LGBT ini semakin meningkat, maka kita perlu sepakat menyatakan ia satu perkara yang merosakkan masyarakat, negara dan tamadun. Gejala LGBT ini sememangnya sesuatu yang sukar untuk kita dibendung jika pihak-pihak yang bertanggungjawab gagal untuk bertindak pantas dalam memberikan respon terhadap tingkah laku LGBT. Namun, segala cabaran itu perlu ditempuh dengan bijaksana agar kegiatan LGBT ini dapat dikekang sehabisnya.
Usaha-usaha yang dicadangkan diharapkan dapat membantu menyelesaikan gejala LGBT ini dan akhirnya memastikan kehidupan sosial masyarakat sentiasa berada dalam keadaan sepatutnya. Sebuah negara yang maju tidak hanya berdasarkan tentang kemajuan infrastruktur dan pasarannya sahaja, malah yang lebih penting ialah menyentuh tentang sikap, peradaban dan kehidupan sosial masyarakat yang menempati lunas kehidupan manusia. Okey, sampai di sini saja pengulasan pembincangan tajuk kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.